A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Selamat pagi semua. Apa khabar? Diharapkan agar tuan-tuan dan puan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu bersama keluarga yang tersayang. Saya percaya pagi-pagi macam ni ramai di kalangan kita yang mungkin dalam perjalanan nak menuju ke pejabat. Mungkin dalam perjalanan nak pergi bersarapan, mungkin ada yang sedang sibuk nak menghantar anak ke sekolah. Tapi pukul 8.30 ni biasanya dia orang dah masuk dah kan. Mungkin ada yang nak hantar ke tadika lah kot. Tadika ke taska dan sebagainya. Jadi hari ini merupakan hari ke-30 bulan Syaban. InsyaAllah esok kita akan mula berpuasa. Kita akan mula menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh keberkatan, yang mana kita perlu mempersiapkan diri kita untuk mengejar pahala sebanyak yang mungkin. Sebab dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni seperti mana yang kita dah sedia maklum lah, banyak keberkatan yang kita boleh dapat dengan kita mempergiatkan lagi usaha kita, kita memperbanyakkan lagi amalan kita. Kalau biasa kita buat amalan yang wajib sahaja, jadi dalam bulan Ramadan ni kita perbanyakkan pula amalan-amalan sunat di samping mengerjakan ibadah puasa tu. Di samping tu juga kita akan berterawih, kita memperbanyakkan berselawat, memperbanyakkan bertadarus dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dah masuk hari ke-30 bulan Syaban hari ini, dan esok insyaAllah kita akan mula berpuasa. Dan esok sebenarnya malam ni lah, malam ni kalau ikut kalender Islam tu lepas maghrib tu dah dikonsiderkan hari berikutnya kan. So malam ni insyaAllah kita akan mula berterawih. Dan saya percaya ramai di kalangan tuan-tuan perempuan semua yang tak sabar sebenarnya nak menjemput kehadiran Ramadan. Tak sabar nak melakukan amal ibadat. Dan untuk pagi ni dalam sesi cubitan pagi, sebenarnya saya berniat, saya berazam untuk melakukan sesi cubitan pagi ni kalau boleh setiap hari dalam bulan Ramadan ni. Di samping kita nak mengingatkan diri kita tentang amalan-amalan yang patutnya kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ni, di samping tu juga saya rasakan bahawa perlu untuk kita mengingatkan juga diri kita tentang aktiviti-aktiviti duniawi. Allah telah menggariskan dalam bulan Ramadan ni memang kita perlu memperbanyakkan amalan. Tapi dalam masa yang sama kita tak bolehlah nak tinggalkan kita punya pekerjaan harian, apa yang kita patut lakukan seperti mana hari-hari dalam bulan-bulan biasa. Jadi kita teruskan, cuma kita perbanyakkan, kita pergiatkan lagi melakukan amalan dalam bulan Ramadan ni untuk menambahkan lagi pahala kita. Dan kalau boleh kita kejarkan dua-dua sekali lah. Kalau kita kejar akhirat, insyaAllah dunia pun kita akan dapat. Okay? Terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah join rancangan cubitan pagi bersama saya pada pagi ni. Saya nampak Tuan Nurullah kita, waalaikumsalam. Puan Siti Ina, salam Ramadan Al-Mubarak buat coach serta semua sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Puan Siti Ina. Sama-sama lah kita dan kepada siapa-siapa sahabat-sahabat yang dah join rancangan live ni, mohon bantuan untuk kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain, supaya kita boleh tarik ramai-ramai lagi kawan-kawan kita yang ada kat luar sana untuk join kita bersama-sama pada pagi ni lah. Okay, nampak Hans juga kat situ. Waalaikumsalam. Terima kasih Hans. Okay, so siapa yang dah memperkenalkan diri, dah bantu saya untuk tolong sharekan ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mas pun ada. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Selamat berpuasa Mas. Okay. Semua sahabat-sahabat yang ada pada pagi ni memang awesome belaka. Semua yang dah mengikuti rancangan cubitan pagi ni, dan macam mana yang saya dah selalu tekankan lah. Sepatutnya sesi cubitan pagi ni kita buat setiap hari. Kita buat setiap hari sebab kita rasakan bahawa waktu pagi macam ni kita perlu melakukan amalan untuk menjemput rezeki. Dan kita perlu mengingatkan sahabat-sahabat, mengingatkan kawan-kawan kita yang ada
supaya mereka juga tak lupa untuk melakukan amalan-amalan untuk menjemput rezeki. Okay? Jadi macam yang saya dah war-warkan selalu, hampir setiap kali saya buat cubitan pagi, saya dah war-warkan. Tim-tim leader, tim-tim mentor, prinsipal-prinsipal, siapa-siapa yang mengepalai organisation, tak kira lah anda tu sebagai kata apa, principal agency untuk hartanah ke, ataupun anda mungkin melakukan bisnes lain. Macam saya sendiri sebagai seorang peguam, apa ni, ada lebih kurang 10 orang anak buah di bawah saya. Saya memang mengesyorkan tuan-tuan perempuan semua melakukan aktiviti jemputan pagi ni supaya anak-anak buah kita ni rasakan bahawa kita sebagai leader, kita sebagai mentor ni dekat dengan mereka. Kita sebagai ketua organisasi itu sepatutnya kita mendekatkan diri kita dengan anak buah kita melalui cara macam ni lah. Kita menjemput mereka untuk berkongsi pengalaman, berkongsi apa-apa permasalahan. Kalau misalnya kata mereka nak share apa-apa isu yang berbangkit mungkin dalam pekerjaan harian yang mereka lakukan. Jadi inilah antara cara yang kita boleh buat untuk memastikan yang anak-anak buah kita ni sentiasa dekat dengan kita, dan kita ni boleh bantu mereka kalau mereka ada apa-apa isu, ada apa-apa masalah lah. Okay, Tuan Ri, Waalaikumsalam Tuan Ri, terima kasih banyak-banyak. Okay, so saya percaya minggu Sabtu dan Ahad lepas, baru je Sabtu dan Ahad baru ni yang kita dah mengikuti Rahsia Bisnes Melangit bersama Tuan Omar Sterling, dan saya percaya ramai di kalangan sahabat-sahabat perunding-perunding hartanah, kawan-kawan yang ada dalam sesi cubitan pagi saya pada pagi ini dah mengikuti Rahsia Bisnes Melangit bersama Tuan Omar semalam, dan banyak yang kita dah pelajari bersama beliau, cara jual tanpa menjual, cara macam mana kita nak sky, kita nak buat dengan orang suka, kenal dan yakin dengan kita. Jadi pagi ni saya terpanggil untuk, di samping lah kita nak mengingatkan tentang esok dah mula puasa, jangan cuba-cuba nak mengelat, jangan cuba-cuba nak skip puasa tu, semua dah tua bangka dah, semua bukannya budak-budak lagi, nak mengelak, nak cuba dapatkan kata apa, excuses untuk berpuasa esok. Come on lah, kita dah tua kan, so masing-masing dah tahu dah, patutnya dalam keadaan kita sekarang ni kita dah mengingatkan anak-anak kita pula. Jangan lupa malam ni lepas kita solat tarawih tu, terus niatkan. So ada khilaf yang kata tak ada masalah sebenarnya untuk kita niatkan sepanjang bulan Ramadan ni, untuk kita niatkan puasa. Tapi sebaik-baiknya setiap hari selepas kita bersahur ataupun malam selepas kita bertarawih itu kita niatkan untuk puasa keesokan harinya lah. Tapi kalau katalah kita risau, takut terlupa, kadang-kadang yalah masing-masing dah berumur, masing-masing dah banyak makan semut ni, kadang-kadang kita terlupa kan. Jadi malam ni lepas tarawih jangan lupa kita niatkan untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadan. InsyaAllah Tuhan tu Maha mendengar, Tuhan tahu apa yang kita dah niatkan, dan insyaAllah kita boleh mendapat ganjaran pahala sepanjang bulan Ramadan ni, dan mulakan setiap pekerjaan kita tu dengan niat kerana Allah SWT. Dan bermula pada malam ni, selamat bertarawih kepada semua, dan selepas tarawih tu jangan lupa terus niatkan untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadan ni sebulan. Dan setiap hari selepas ni sepanjang selepas kita bersahur ataupun selepas kita bertarawih tu kita niatkan untuk puasa pada keesokan hari lah, insyaAllah. Tuan Riza pun ada. Waalaikumsalam Tuan Riza, terima kasih banyak-banyak. Okey, pagi ni sebenarnya saya nak sentuh tentang, saya nak ingatkan balik lah, saya nak ingatkan balik tentang sky. Okay, jadi sepanjang bulan Ramadan ni mungkin kita ada kekangan untuk keluar, nak buat viewing, appointment dan sebagainya. Kita mungkin agak, yelah biasanya pemahaman kita lah bulan puasa ni memang kita nak dekatkan diri kepada Allah. Itu memang dah jadi satu kelaziman. Tapi dalam masa yang sama kita jangan lupa bahawa rezeki itu pun kita perlu jemput juga. Dan bulan puasa, sepanjang kita berpuasa tu tak menjadi halangan sebenarnya untuk kita melakukan amalan untuk menjemput rezeki. Dan dalam bulan puasa ni saya nak syorkan tuan-tuan perempuan yang mungkin tak pernah melakukan aktiviti untuk skykan diri tuan-tuan perempuan, tak pernah melakukan aktiviti untuk membuatkan orang suka, kenal dan yakin dengan tuan-tuan perempuan. Jadi inilah bulan, inilah masanya yang tuan-tuan perempuan perlu melakukan aktiviti untuk sky. Macam mana yang saya dah selalu tekankan sebelum ni, bagi siapa yang ada online social media platform tu,
siapa yang ada Facebook, siapa yang ada Instagram, siapa yang ada YouTube. Jadi masa ni lah tuan-tuan perempuan kena kemaskini balik. Nak memenuhkan you all punya social media networking tu, social media platform tu untuk dimeriahkan, untuk dimeriahkan dengan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada umum lah, kepada masyarakat secara umumnya. Okay, jadi apa yang saya nak minta tuan-tuan perempuan kaji balik. Kalau misal kata tuan-tuan perempuan dah ada Facebook page, dah ada personal account, dah ada Instagram account, dah ada YouTube channel, semua perkara yang tuan-tuan perempuan dah buat tu memang dah cukup baik dah. Tapi nak lagi baik, sepatutnya tuan-tuan perempuan meriahkan lah. Meriahkan apa yang dah diwujudkan tu dengan memberikan pengisian. Di dalam Facebook page kita tu, kalau boleh sebelum ni mungkin sendu, kita tak pernah buat posting, kita tak pernah buat sharing dengan orang, kita tak pernah buat FB live macam saya buat sekarang ni. So tuan-tuan perempuan dah boleh mulakan aktiviti untuk meriahkan page. Okay, dalam STL pun, dalam seminar Hartanah Strategi Tarik Leads pun, saya dah kerap kali mengingatkan semua peserta-peserta, especially those yang baru-baru ni hadir ke STL, saya dah ingatkan cara macam mana nak memeriahkan page tu. Memang you all kena buat perkongsian, kena buat sharing, kena letakkan informasi yang boleh memberi manfaat kepada public at large, kepada followers-followers anda. Kalau anda dah buat Facebook page, anda dah buat YouTube, anda dah buat IG, syabas, tahniah saya ucapkan. Tetapi tak cukup tuan-tuan perempuan selagi mana tuan-tuan perempuan tak meriahkan you punya social media platform tadi. Okay, jadi bagi siapa yang dah buat Facebook page tapi belum membuat pengisian di dalam page tersebut, jadi inilah masanya. Dalam bulan puasa ni kalau boleh, kita pergiatkan lagi usaha, kita tambahkan lagi sharing, kita perbanyakkan lagi kita punya perkongsian supaya sekurang-kurangnya kita tahu yang kita dah melakukan sesuatu untuk mencambah minda, melakukan sesuatu untuk menarik perhatian. Itu yang kita panggil engagement tuan-tuan perempuan. Menarik perhatian followers-followers kita untuk lebih dekat dengan kita. That's why saya syorkan dalam bulan puasa ni mungkin kita tak larat. Itu alasan sebenarnya, klise sangat alasan tu. Tak larat nak buat viewing, tak larat nak pergi appointment dan sebagainya. Kita nak kurangkan aktiviti viewing dan sebagainya. Jadi kita perbanyakkan aktiviti di dalam social media kita. Kita perbanyakkan aktiviti untuk engage dengan kita punya prospek dengan cara meriahkan page. Okay, so itulah antara satu sebab kenapa Sky ditekankan suka, kenal dan yakin. Bila prospek dah tengok perkongsian yang tuan-tuan perempuan buat di dalam Facebook page, di dalam Instagram, di dalam YouTube, secara tak langsung mereka dah mula kenal dengan tuan-tuan perempuan semua, mereka dah mula yakin dengan tuan-tuan perempuan semua, dan mereka dah mula suka dengan tuan-tuan perempuan semua. Okay, sebab tu kita kena pergiatkan lagi usaha untuk menarik perhatian, usaha untuk membuatkan mereka suka, kenal dan yakin dengan kita dengan cara berkongsi manfaat, berkongsi ilmu dan berkongsi pengalaman kita melalui kita punya social media platform tadi. Okay, jadi sikit sebanyak apa yang saya dah kongsikan tadi tu, insyaAllah tuan-tuan perempuan perlu lakukan. So macam yang saya dah buat posting semalam, semalam saya dah buat posting, jangan jadi orang yang dah dapat ilmu, suka pergi seminar, suka dengar orang memberi perkongsian, suka mendengar orang memberikan ilmu, maklumat, tetapi bila dah dapat ilmu dan maklumat tersebut kita tak praktikkan. So jangan jadi orang yang belajar banyak tetapi tak buat. So kena pastikan yang kita ni adalah orang yang suka mendengar, suka mendapatkan ilmu baru dan terus buat apa yang telah disuruh dan terus buat apa yang telah dipelajari. Itulah yang paling terbaik sebenarnya. Okay? Jadi saya rasa cukup 15 minit saya bersiaran secara live pada pagi ini melalui sesi cubitan pagi.
cubitan pagi ni tak perlu nak lama-lama, sebab kalau lama-lama tu dah jadi macam sesi sembang santai macam saya buat selalu berjam-jam lamanya. Jadi pagi-pagi ni pun saya faham tuan-tuan perempuan sibuk dengan urusan. Maklumlah hari ni hari terakhir yang kita dalam bulan Syaban ni, esok dah mula berpuasa. Jadi saya rasa cukuplah setakat ni dulu perkongsian saya dalam sesi cubitan pagi pada pagi ni. Okay, dan insyaAllah selepas ni, okay, dalam Ziyad Property Consultant semua Ren-Ren dalam Ziyad Property Consultant, terima kasih banyak-banyak yang dah join sesi cubitan pagi pada pagi ni. InsyaAllah kita akan adakan lagi sesi cubitan pagi ni dalam hari-hari yang mendatang. Okay. Dan saya dah diamanahkan oleh Pak Allah tadi untuk pass baton. Pass baton ni kepada, saya nampak nama Mas kat situ. Okay, so Mas Azura, next cubitan pagi saya serahkan pada Mas untuk lakukan aktiviti cubitan pagi tu. Jadi Mas bolehlah bersiap-siap daripada sekarang. InsyaAllah the next cubitan pagi bersama Ziyad Property Consultant tu akan diadakan pada hari Rabu, tak silap saya kan. Sekejap saya tengok balik. Oh sorry, hari Jumaat. Hari Jumaat Mas kena get ready Mas Mas get ready untuk sesi cubitan pagi kita pada hari Jumaat nanti insyaAllah. Okay, so tak ada apa-apa Mas kita just buat sharing macam mana yang saya buat, macam mana yang Pak Lah buat. Itu je So mungkin Mas kena belajar, kena mulakan kata apa sesi berkongsi. So kita anggaplah cubitan pagi yang Mas akan buat hari Jumaat nanti tu sebagai apa tu permulaan apa tu one step ahead untuk Mas mulakan buat perkongsian secara live. Okay, so itu saja perkongsian saya untuk pagi ini. Terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang dah bersama-sama dengan saya. Jadi bagi siapa yang di hartananda anda ni, followers hartananda anda, insyaAllah seperti mana yang saya dah maklumkan tadi, saya akan adakan sesi cubitan pagi ni sepanjang bulan Ramadan ni, insyaAllah setiap hari. Dan saya akan menggagahkan diri saya untuk berkongsi maklumat, berkongsi pengalaman, berkongsi perkara-perkara yang insyaAllah akan memberikan manfaat kepada semua dalam sesi cubitan pagi ini. Okay, so perkongsian sembang santai saya pada waktu malam tu kita tangguhkan dulu sebab sepanjang Ramadan ni memang kita akan sibuk melakukan amalan bertarawih dan bertadarus pada waktu malam. Jadi saya pindahkan sesi perkongsian pada waktu malam tu ke sebelah pagi melalui sesi cubitan pagi. Okey, Mas dah sahut cabaran. Tahniah Mas. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih banyak-banyak Mas. Okey, so itu saja daripada saya untuk pagi ni. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang mana yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah di sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Selamat bertarawih untuk malam ni, malam pertama kita. Bertadarus, banyakkan berselawat, jangan lupa banyakkan berselawat dan insyaAllah kita niatkan segala perkara yang kita lakukan kerana Allah SWT dan insyaAllah kita akan dapat ganjaran setinggi-tinggi ganjaran daripada Allah SWT dan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Okay, so itu saja daripada saya untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.